Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada sidang penonton yang dirahmati dan dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya Muhammad Syafiq Bisharul, pelajar daripada jurusan Ijazah Sarjana Muda Dakwah Islamiah dengan kepujian, pelajar yang berasal daripada Kolej Universiti Pahang Sultan Ahmad Shah dan juga nombor matrik PIB 19134 akan memberi ceramah berkenaan dengan tajuk yang saya akan sampaikan sebentar saja nanti. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tamama bil khair. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. رب زدني علما وارزقني فهما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه القول. قوله تعالى في الكتاب العزيز بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. Mafhumnya, wahai orang-orang yang beriman, taatlah kamu kepada Allah dan taatlah kamu kepada Rasulullah dan juga ulil amr, yang ini orang yang berkuasa di antara kamu. Kemudian, jika kamu berselisihan dalam suatu perkara, maka hendak kamu kembalikannya kepada kitabullah, yang ini Al-Quran, dan juga sunnah Rasulnya. Jika kamu beriman kepada Allah dan juga hari akhirat, yang demikian itu adalah lebih baik bagi kamu dan lebih elok kesudahannya. Alhamdulillah, syukur kehadrat ilahi. Dengan limpah dan izinnya, saya dapat berada di sini dipertemukan dengan anda semua untuk menyampaikan satu ceramah yang bertajuk kasih sayang Rasulullah buat sahabatnya. Jujur saya katakan bahawa tajuk ini saya sasarkan kepada generasi muda yang sebenarnya kita tahu pada masa ini kurang pengetahuan berkenaan dengan kisah-kisah tauladan tentang Nabi-Nabi yang terdahulu. Mungkin kerana gadget membawa pengaruh yang lebih lain kepada mereka untuk mengetahui, dan juga mungkin ada ibu bapa yang tidak berkesempatan untuk menceritakan kepada anak-anak mereka. Tak apalah, itu adalah benda yang bukan salah mereka sebab mereka pun ada pekerjaan mereka. Jadi kita nak cerita ni sebab kenapa ia mampu memberi galakan dan juga satu penarikan buat mereka untuk mendalami dan mengetahui dengan lebih jelas lah tentang kisah-kisah ini, yang sememangnya dia mampu untuk memberi iktibar bukan untuk diri kita je, tapi dalam masa sama dia mampu memberi iktibar kepada keluarga maupun masyarakat yang berada dekat luar sana lah. Jadi untuk kita punya seringan awal ni, Rasulullah ataupun dikenali orang ramai dengan Nabi Muhammad SAW merupakan seorang Nabi dan juga Rasul yang terakhir buat umat Islam, yang sememangnya kita wajib percayai lah. Kalau kita tak percaya, apa hukumnya? Jatuh kafir lah. Saya tak payah nak terang banyak-banyak lah. Pengen buat pening kepala. Gitu. Di sini saya gemar untuk berkongsi tentang biodata Rasulullah buat anda semua, kerana dengan inilah, mungkin cara ini kita dapat segarkan ingatan kita tentang baginda. Dan dalam masa yang sama, kita boleh tambah ilmu pengetahuan berkenaan dengan kisah-kisah baginda. Sama ada secara langsung, ialah mungkin tak dengar daripada saya, mungkin dengar daripada ceramah ustaz-ustaz lain kan. Tak kisahlah, saya ni
Tak adalah perlu macam ustaz-ustaz tu. Macam itulah. Jadi baginda ni dilahirkan pada 12 Rabiul Awal tahun Gajah. Yang ini dia bersempena dengan peristiwa tentera bergajah Abraha yang nak serang kota Mekah tu lah. Jadi dah tahu dia serang kota Mekah tu, confirm lah dia memang lahir kat mana kan. Jadi dia memang lahir kat Mekah lah, iaitu apa ni, dekat Semenanjung Arab. Tapi cerita yang sedih buat kisah Nabi ni, dia lahir sebagai anak yatim sebab dia dah kehilangan ibu dia yang dicintai, iaitu Aminah binti Wahab, ketika baginda berusia 6 tahun rasanya. Dan juga dia kehilangan bapanya, iaitu Abdullah bin Muttalib, ketika 2 bulan sebelum kelahiran dia. Yang oleh itu disebabkan oleh pemergian ibunya, baginda dia dipelihara oleh datuknya, iaitu Abdul bin Talib bin Hashim. Dan seterusnya apabila atuk dia dah wafat, maka beliau dijaga oleh bapa saudaranya lah yang bernama Abu Talib bin Abdul Muttalib lah. Baginda ni dia sebenarnya, untuk pengetahuan anda semua lah, dia ni memang salah satu Nabi yang rare lah, sebab dia je yang berasal daripada bangsa Quraisy yang terletak di kota Mekah. Dan mereka ni adalah puak utama yang berada di kota Mekah Al-Mukarramah tersebut. Okey. Ya, bila kita cerita pasal kehidupan dia masa kecil, kita cerita remaja pula. Waktu dia remaja, dia bekerja sebagai pengembala kambing lah, di dalam perniagaan yang dibuat oleh bapa saudaranya. Sehingga kan baginda ni, dia punya pandai lah, dia tengok cara macam mana bapa saudara dia handle syarikat ke apa. Maka dia pun turut serta mengikut jejak langkah bapa saudara ni, iaitu sebagai seorang pedagang. Ada cerita yang best juga, iaitu pada waktu remaja dia juga, dia dipercayai sebenarnya tau. Sebab kenapa? Dia dipercayai oleh orang ramai sebab dia ni adalah seorang yang jujur, dan juga dia tak tipu orang lah. Dia bukannya jenis scammer. Dia memang yang kalau dia cakap memang kita boleh percaya. Lepas tu Nabi Muhammad ni dia mempercayai sebenarnya kepada keesaan Allah. Sebab kenapa? Sebab baginda ni dia adalah seorang yang mengamalkan kepada ajaran-ajaran Nabi yang terdahulu, terutamanya Nabi Isa AS lah, yang mendapat kitab Injil. Kehidupan baginda ni bagus lah. Memang kita patut ikuti cara dia, sebab cara dia memang bersederhana. Dia tak suka dengan perkara riak dan juga bongkar. Dan dalam masa sama dia sayang pada orang-orang miskin, anak-anak yatim dan juga para janda. Sehingga kan mereka ni sudi nak berkongsi penderitaan kepada Rasulullah. Sebab Rasulullah ni baik, dia memang ada niat nak berusaha nak tolong mereka. Dan juga dalam masa yang sama juga, Rasulullah ni dia juga menghalang tau daripada perkara-perkara yang buruk berlaku dekat sana. Disebabkan oleh masyarakat Arab Jahiliah ni, dia tak ada satu amalan biasa yang memang teruk dan juga jijik lah. Antara salah satunya, diorang suka minum arak. Diorang berkelakuan kasar terhadap wanita. Lepas tu diorang ni menenung nasib lah. Lepas tu dan juga memandang rendah dan suka menjatuhkan martabat wanita. Dan paling digemari oleh mereka adalah mereka suka berjudi. Baginda ni dia sentiasa dapat kepercayaan seperti yang saya cakap lah. Tapi jadi dia dapat kepercayaan daripada kedua-dua belah pihak yang suka bergaduh dekat kampung halaman dia, iaitu antara puak Muhajirin dan juga puak Ansar lah. Lepas tu kenapa orang suka dia? Kenapa orang percayakan dia? Sebab dia ni seorang yang menepati janji tau. Dan juga dia ni bukan peniaga yang kita kenal, macam ada yang suka menipu, ada yang suka dia suka menganiaya orang, dan dia suka macam tu. Kalau kita tengok ada orang dia beratkan timbangan, dia beratkan alat timbang, jadi benda tu adalah satu penipuan yang tak patut dibuat lah. Kalau bagi barang dagangan, memang barang dagangan tu memang berkualiti, dan juga barangan tu memang disukai oleh pelanggan dia. Sebab itulah orang kata sampaikan dia ni dikenali sebagai as-siddiq, iaitu yang benar, dan juga al-amin, iaitu yang amanah. Muhammad ni, itulah masalahnya, dia dilahirkan dekat tengah-tengah masyarakat jahiliah. Jadi dia
dia memang sedih lah sebab dia kan Nabi kan. Bila dia tengok keadaan macam itu, dia rasa down lah. Dia rasa macam terfikir macam mana dia nak buat, dia nak jadikan umat masyarakat jahiliah tu menjadi lebih baik lah. Jadi beliau ni kerap kali pergi ke Gua Hira, sebuah gua yang dekat dengan Mekah lah, yang dikenali sebagai Jabal Nur, sebab dia nak fikirkan cara untuk atasi gejala yang dihadapi oleh masyarakat dia lah. Di sinilah baginda ni dia sering bertapa tau, serta berfikir secara mendalam. Dia minta pada Allah dan juga dia memohon agar memusnahkan kedurjanaan yang berlaku secara leluasa. Pada suatu hari, Rasulullah dia bermimpi bahawa yang malaikat Jibril tu datang kepadanya. Kerana itulah, pada waktu itulah juga Jibril datang sebab dia nak sampaikan wahyu daripada Tuhan kepada Nabi Muhammad. Dan juga waktu ni juga dinyatakan dalam surah Al-A'la ayat 1 hingga 4 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra' wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil 'alam. Mafhumnya, bacalah dengan nama Tuhanmu yang menciptakan. Dialah yang menciptakan manusia daripada segumpal darah. Dan Tuhanmu yang mengajar ini manusia melalui firman. Dialah yang mengajar manusia apa yang tidak dia ketahui. Surah Al-A'la ayat 1 hingga 4. Baginda ni dia diminta oleh malaikat untuk membacanya, namun baginda tak mampu sebab baginda dia buta huruf. Jadi bila dia buta huruf, dia tak dapat nak mengajar, nak membaca lah, sebab tak ada siapa nak ajar dia. Daripada usia dia yang muda lah. Jibril dia ulang 3 kali tau. 3 kali. Tapi kalau dah tak boleh nak baca, ulang banyak kali pun tak boleh lah. Macam tu. Oleh kerana itu, Jibril ni ialah diutuskan oleh Allah untuk mengajar Rasulullah sedikit demi sedikit sampailah dia mahir lah. Ini adalah merupakan wahyu yang pertama lah yang diterima oleh Nabi Muhammad SAW. Ketika tu baginda pada waktu tu berusia 40 tahun setengah lah tersilap. Wahyu tu dia diturunkan kepada baginda dari semasa ke semasa dalam jangka masa 23 tahun lah. Siri wahyu ni telah diturunkan menurut panduan yang diberikan oleh Muhammad, dan dia dikumpulkan dalam buku yang bernama Al-Mushaf yang kita baca ni lah, yang kita amalkan, iaitu Al-Quranul Karim. Ramai Al-Quranul Karim. Macam tu. Okey, kebanyakan ayat-ayatnya dia mempunyai erti yang jelas. Sebahagiannya diterjemah dan dihubungkan dengan ayat-ayat lain. Sebahagian pula diterjemah oleh Muhammad sendiri melalui percakapan, tindakan dan persetujuan yang terkenal, iaitu yang dinamakan sebagai as-sunnah lah. Qaulu wa fi'lu wa taqrirun. Al-Quran dan sunnah ni kalau digabungkan, dia akan mampu menjadi panduan dan cara hidup bagi seseorang tu untuk menyerahkan diri pada Allah. Walaupun baginda ni menyampaikan dakwah di Mekah secara tersembunyi dan mendapat ramai pengikut, namun baginda ni pun dia terpaksa juga berhijrah ke Madinah Al-Munawwarah kerana dia kesian atas penyiksaan Quraisy terhadap orang Islam dan juga kepentingan dakwah Islam yang meringankan beban Rasulullah. Untuk pengetahuan anda juga, dia adalah satu perintah yang Allah telah tetapkan, bukan pelarian ya. Silap tu. Bukan pelarian, yang memandai ya. Dari sini kita dapat melihat usaha-usaha yang Rasulullah lakukan untuk menyampaikan Islam, walaupun ia suatu perkara yang sukar demi umatnya yang baginda cintai. Dikatakan bahawa hanya umat Rasulullah sahaja yang diberi syafaat lah daripadanya, dan umatnya yang tak pernah berjumpa, kita semua yang tak pernah berjumpa dengan Rasulullah. Tak tahulah tiba-tiba zaman ni ada orang yang berjumpa, rare betul lah. Itu memang bahaya. Jumpa dengannya namun percayainya akan mendapat keberkatan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Berbalik kepada perkara yang diajukan sebentar tadi, sememangnya kita tak boleh nak menafikan bahawa persahabatan tu merupakan satu perkara yang sungguh penting. Sebab ialah kita kehidupan manusia sejagat kan, antara Islam memang akan berkawan lah.
menjaga adab di dalam bersahabat mampu memberi manfaat dan juga manfaat dan juga kebaikan buat diri kita agar terjalin hubungan persahabatan sehingga ke syurga kelak. Manakala kalau kita berfikiran untuk meruntuhkan adab kita terhadap sahabat kita sendiri, maka kita akan mendapati yang persahabatan kita tu akan start renggang macam ni, renggang, dan juga keberkatan di dalam menjalinkan ukhuwah tu semakin lama dia akan semakin hilang. Nanti dah tak kenal, kalau tak kenal nama tu jangan sangat lah. Tu je. Okey, lalu apabila kita bercerita tentang adab dalam bersahabat, sememangnya kita patut tak boleh nafikan lah Rasulullah memang sepatutnya dijadikan idola lah, sebab baginda ni dia sememangnya menjaga adab dan juga dia ni menghormati kawan-kawan dia seperti Sayyidina Abu Bakar bin As-Siddiq, Sayyidina Umar bin Khattab, Sayyidina Osman bin Affan dan juga Sayyidina Ali bin Abi Talib dan lain-lainnya. Oleh itu, saya akan tampilkan beberapa kisah yang sungguh terkenal berkenaan dengan Rasulullah yang mengasihani sahabatnya dan juga dalam masa yang sama dia kasihnya sahabatnya tahajudnya. Okay? Untuk yang kita tahu, Rasulullah ni dia memanglah kalau dah manusia tu memang baik, semestinya dia mempunyai sahabat yang sungguh ramai lah. Tapi sahabat dia memang memang sesungguhnya mulia lah dan mempunyai peribadi yang sememangnya baik. Kerana mereka ni menjadikan Rasulullah sebagai idola, jadi memang jadi baik lah. Kalau orang kata, orang Melayu kata lah, orang dulu-dulu kata kalau kita berkawan dengan orang baik, kita dapat natijah baik dia. Tapi kalau kita kawan dengan orang yang buruk, maka kita dapatlah keburukannya. Juga saya nak bagi tahu bahawa ada 10 sahabat Nabi yang dijamin masuk syurga, iaitu Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, Sayyidina Umar bin Khattab, Sayyidina Osman bin Affan radhiyallahu anhu, Sayyidina Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu. Yang ni mungkin anda dah kenal, yang saya sebut nanti lain lah, yang bukan anda tak apa-apa nak familiar kan. Talha bin Ubaidillah radhiyallahu anhu, Zubair bin Awam, Sa'ad bin Abi Waqqas, Sa'id bin Zaid, Abdul Rahman bin Auf dan Abu Ubaidah bin Abi Jarrah. Oleh demikian saya membawakan kisah tentang Sa'ad bin Abi Waqqas yang tadi saya sebutkan, salah satu yang masuk syurga. Okey, yang merupakan sahabat Nabi yang diberi jaminan masuk syurga. Dia ni telah memeluk agama Islam ketika beliau berusia umur 17 tahun. Pada suatu hari, beliau ni didatangi oleh Sayyidina Abu Bakar Siddiq yang memang orang sekeliling tahu yang dia ni seorang yang peramah lah. Lalu Abu Bakar ni dia mengajak Sa'ad untuk berjumpa dengan Nabi Muhammad dekat bukit yang berdekatan dengan Mekah. Pertemuan ni dia, yelah, bertemu dengan Nabi ni satu benda yang kecil ke? Rare kot. Kalau kita jumpa dengan pelakon pun, manusia berjerit macam apa lah. Lagi kalau orang zaman waktu tu, zaman sahabat tu, dia jumpa dengan manusia mulia macam tu, lagilah tak tergambar gembiranya. Saya sambung lah, selingan. Dia satu perkara yang besar lah buat Sa'ad, sebab Sa'ad radhiyallahu anhu, sebab pada waktu tu apabila dia dapat risalah daripada Nabi Muhammad SAW dengan tangan yang terbuka lah. Pada waktu tu Sa'ad dia menjadi salah satu sahabat yang masuk Islam lah. Dan juga dia ada hubungan yang bersambung dengan Rasulullah, iaitu melalui ibu Rasulullah, iaitu Aminah binti Wahab, yang merupakan bonda Rasulullah yang berasal daripada suku yang sama dengan Sa'ad bin Abi Waqqas, iaitu Bani Zuhra. Oleh sebab itulah Sa'ad juga selalu disebut sebagai Sa'ad Zuhra, sebab dia ni lelaki yang memiliki banyak keutamaan. Ada masa tu dia pernah disambut oleh Rasulullah dengan gembira tau. Sebab apa? Sebab Rasulullah ni dia sangat bangga dengan Sa'ad. Kenapa dia bangga? Kena tanya lah. Kena tengoklah jawapan dia kenapa. Sebab bagi dia ni, dia bagi tahu, dia katakan bahawa Sa'ad ni merupakan pakcik dia yang dia rasa macam orang lain tak ada pakcik yang macam mana dia ada tau. Macam itu. Sebab kenapa? Datuk Sa'ad ni ada kena-kena juga. Datuk Sa'ad adalah Huwaid, anak kepada Abdul Manaf, iaitu moyang kepada Rasulullah, yang juga merupakan pakcik daripada bonda Rasulullah.
Selain itu, Sa'ad juga merupakan orang Islam yang pertama diberi amanat untuk melepaskan anak panah di dalam perjuangan Islam. Rasulullah juga dia pernah mengucapkan bahawa untuk meminta Sa'ad untuk melepaskan panahan yang pertama itulah sebab dia memang percayakan Sa'ad bin Abi Waqqas, Sa'ad bin Abi Waqqas sepenuh-penuhnya lah. Sa'ad ni dia adalah seorang kesatria, orang kata pahlawan lah, Muslim yang paling berani sebab dia ni orang kata kekuatan dia ni special sebab dia kekuatan dia bukan terletak pada panahan dia juga. Itu yang pertama lah kekuatan dia dan juga doa dia. Doa dia kalau sekali dia baca memang makbul lah. Jadi hal ini tak terlepas daripada doa yang telah diletakkan oleh Rasulullah kepada Sa'ad apabila dia nampak sesuatu yang menyenangkan hati beliau lah. Maka Rasulullah SAW pun bermunajat, Ya Allah, tempatkanlah bidikan panahan Sa'ad bin Abi Waqqas dan kabulkanlah doanya. Dari kisah ini, kita dapat melihat betapa kasihnya Rasulullah apabila dia ni melayani mereka sebaik-baiknya kerana bagi Rasulullah, baginda menganggapnya ia sebagai insan yang berperanan dalam Islam dan juga ia adalah memberi satu hubungan yang baik lah. Orang kata nak mendapat ukhuwah di dalam hidup dia. Okey, manakala kali ini kita ada kisah yang kedua iaitu berkenaan dengan Rasulullah juga, iaitu nama yang saya akan sebut ialah Abu Dujanah Simak bin Kharashah. Dia ni sebenarnya dia merupakan salah satu sahabat Nabi yang sangat taat kepada Allah. Dia ni juga sebenarnya berasal daripada kabilah Khazraj dan hidup dia ni dalam serba kekurangan lah. Jadi kisah hidup dia ni kalau nak tahu memang memberi kesan yang mendalam lah kepada Rasulullah. Tambahan pula bila kalau Rasulullah tu menangis, kita fahamlah cerita dia sangat menyayat hati lah. Kenapa Rasulullah menangis? Yang tu nak kena tahu. Tak tahu nanti rugi. Rugilah. Okey, cerita dia begini. Pada satu hari Rasulullah ni dia menegur Abu Dujanah sebab setiap kali dia solat berjemaah pada waktu subuh, dia ni orang kata jadi gegah gitu. Dia ni kalau orang kata suruh baca doa, tengok Rasulullah tu berdoa, tiba-tiba bila Rasulullah tengah berdoa dia tu bergegas keluar daripada masjid. Maksudnya dia tak meneruskan bacaan doa tu. Jadi Abu Dujanah ni dia macam tak tahu apa sebab dia. Jadi Rasulullah pun bertanyalah kepada Abu Dujanah, kenapa dia tak nak berdoa ke, tak ada permintaan kepada Allah ke? Yelah, orang kata Rasulullah tanya weh. Bukannya orang biasa tanya. Rasulullah tanya, tak ada permintaan ke? Yelah, kita ni hamba Allah kan tak minta memang kita rasa sombong lah, kita dibongkar lah, berdosa kan. Jadi dia Abu Dujanah ni dia macam sebersalah lah. Jadi dia menjawab lah apa yang dikatakan oleh Rasulullah. Dia katakan bahawa rumah dia ni berdekatan dengan satu orang kata satu jiran lah. Jiran ni pula dia ada tanam pokok kurma. Tapi pokok kurma ni dia menjalar tau. Dia pokok kurma ni dia panjang, dia menjalar sampailah ke dalam rumah, ke kawasan tanah Abu Dujanah ni. Jadi bila Abu Dujanah ni nampak kurma tu, dia terpaksa berlari supaya dia tak nak dia bila bangun pagi tiba-tiba dia makan kurma tu sebab dia tahu itu hak orang. Faham tak? Itu bukan milik dia, itu hak orang. Jadi dia ambil keputusan untuk buat benda tu setiap hari lah. Jadi kanak-kanak dia ni, dia kanak-kanak manalah dia belum memais lagi lah. Dia memang tak akan mampu lah untuk bezakan mana yang baik, mana yang buruk. Jadi dia ambil keputusan untuk buat benda tu setiap hari lah. Tapi nak jadikan cerita, ada satu masa tu tiba-tiba Abu Dujanah ni dia lambat balik ke rumah. Jadi bila dia lambat balik ke rumah, anak dia terbangun. Bila anak dia terbangun, dia ternampak kurma yang terjatuh dari pokok tu dan ambil nak makan. Bila Abu Dujanah tu nampak, apa lagi, dia ambil keputusan, dia pergi korek macam itu supaya dia keluarkan segala makanan dan juga segala sisa yang ada dekat dalam mulut anaknya, iaitu kurma, daripada dia makan lah. Lepas tu
Yalah, dah buat benda tu, mestilah mungkin kasar lah. Jadi bila kasar tu, dia menyebabkan anak dia menangis. Tapi macam dia cakap lah, dia cakap dengan anak dia kata dia ada prinsip yang dia tak nak anak dia ni makan makanan benda yang haram. Sebab dia tak nak nanti keluarga dia dapat sisaan yang pedih di akhirat. Walaupun anak tu bukan dikira dosa pun, tapi dia didik anak tu supaya daripada kecil jangan melakukan kemungkaran. Bagus bapak ini. Jadilah macam ini bapa. Jadi dia kata dia akan keluarkan segala isi yang haram dalam perut anaknya supaya dia tak nak benda tu berlaku lah. Pandangan Rasulullah berkaca mendengar pengakuan Abu Dujanah. Air mata memang berderai lah. Ialah mendengar kisah lelaki Abu Dujanah yang menyedihkan. Jadi Abu Dujanah ni cakap yang pokok ni adalah milik kepada seorang lelaki munafik. Tanpa melengahkan masa, dia ambil keputusan untuk berjumpa. Dan dalam masa sama, dia menawarkan bayaran yang 10 kali ganda kepada nilai pokok tu. Yang pokok tu sebab kenapa? Sebab yelah dia nak bagi kat Abu Dujanah. Tapi masalahnya lelaki munafik ni dia jawab dengan tegas. Dia kata dia tak nak. Sebab dia tak nak main janji-janji. I tak nak you main janji-janji. I nak you bagi duit depan mata I. Dia nak duit tu segera. Jadi tiba-tiba benda ni orang kata kuasa Allah nak jadikan cerita. Abu Bakar pun datang. Abu Bakar Siddiq datang. Dia memberitahu yang dia akan melunaskan pembayaran pokok kurma tersebut. Jadi lelaki munafik ni apa lagi? Bayar 10 kali ganda harga daripada pokok tu. Gila. Memang banyak dia bagi. Sonok boleh buat duit lepas ni kan. Lepas tu Abu Bakar bagilah pokok tu kepada Abu Dujanah. Rasulullah cakap yang baginda akan menggantikan duit Abu Bakar itu pakai. Jadi gembiralah Abu Bakar selepas mendengar tu. Oleh demikian dia Abu Dujanah tu menggunakan pokok kurma tersebut sebagai satu perniagaan, memandangkan terdapat 10 pokok padanya. Dan dalam masa sama Abu Dujanah ni dia cerita kat bini dia lah. Dia kata sekarang ni kehidupan dia dah lebih baik, dah lebih senang. Sebab kenapa? Pokok kurma tu yelah takkanlah 10 pokok tu nak pergi makan dia seorang, meletup perut dia kan. Jadi apa yang lebih baik dia bagilah kepada dia bagi dia jual. Dan juga dia dapatlah beri anak dia makan. Yelah dekat sana memang makan kurma kan. Macam kita, kalau kita bulan puasa je lah cari kurma. Macam itulah. Okey, secara kesimpulannya, dah habis cerita ni. Secara kesimpulannya, kita dapat melihat dengan jelas bahawa banyak perkara yang hebat yang telah dilakukan oleh Rasulullah kepada sahabatnya, kerana baginda ni dia sangat-sangat mengasihani sahabat dia. Dua kisah ini saya harap kita jadikan sebagai satu ajakan paradigma kepada umat Islam lah. Kepada cara untuk berbicara dengan sahabat, cara untuk menjaga hubungan dengan sahabat. Berbicara tu yalah macam tadi saat Bill Walkers tu dia cakap Rasulullah cakap dengan dia lembut kan. Dia mengangkat dia berbaik-baik dengan dia lah. Seperti yang kita tahu juga, ramai manusia zaman sekarang yang tak menjaga adab. Dan juga diorang ni kalau boleh dengan sahabat tu lantaklah benda tu hanya ringan lah. Sebab kenapa? Bagi mereka tak nampak benda tu sampai berlaku putus hubungan persahabatan. Sepatutnya benda ni patut dielakkan. Sebab kerana ia mampu bukan memberi kesan kepada diri kita je, dan juga ia mampu memberi kesan kepada orang sekeliling. Sebab itulah kita perlu jadikan Rasulullah sebagai satu contoh ketika kita bergaul dengan sahabat kita. Dan juga ketika kita nak buat baik. Jadi berbuat baik kepada sahabat kita adalah satu benda yang mulia kan. Jadi benda tu patut kita ikut. Cara yang boleh didapati di dalam hadis Rasulullah SAW yang ini, yang kata Rasulullah SAW bersabda, 3 perkara yang boleh mengeratkan persahabatan dengan saudaranya, iaitu memberi salam apabila bertemu dengannya, dan menyediakan tempat duduknya dalam satu majlis, serta panggillah dia dengan nama yang paling disenangi. Riwayat Al-Tabrani. Dengan ini saya harap seluruh umat Islam dapat mengambil inisiatif untuk menjadi lebih baik pada masa akan datang. Dan juga dalam masa sama kehidupan kita diredai dan juga dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala.
Alhamdulillah. Sudah tamat rupanya kita punya ceramah hari ni ya. Rasa macam cepat je masa lalu. Oleh itu, terima kasih buat penonton yang sudi mendengar ceramah. Harap mohon maaf jika saya ada melakukan kesilapan ketika saya menyampaikan ceramah sebentar saja tadi. Saya ingin memaklumkan, saya lupa, saya mengucapkan terima kasih kepada Puan Juhairah binti Hassan merupakan salah satu selaku pensyarah saya bagi seni pengucapan awam, kerana memberikan saya keizinan untuk memberi ceramah di dalam video ini. Jadi yang seperti yang kita tahu, yang baik itu datang daripada Allah dan juga kesilapan itu datang daripada diri saya sendiri. Sekian itu sahaja daripada saya. Aku qauli hadza wa astaghfiruka wallazi walakum. Dengan itu saya sudahi dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita berjumpa lagi pada masa yang akan datang.